Pusat Mata Kebangsaan Singapura SNEC dilantik Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk bekerjasama dengannya bagi meningkatkan penjagaan mata di rantau ini. Unit Oftalmologi Global SNEC merupakan yang pertama di rantau Asia Tenggara yang diiktiraf sebagai pusat kerjasama WHO bagi mencegah buta dan cacat penglihatan. Pelantikan untuk 4 tahun ini diumumkan semasa persidangan antarabangsa mengenai rabun atau myopia siang tadi. Kerjasama dengan pihak WHO tersebut bakal menyokong pembangunan tenaga profesional penjagaan mata di rantau ini selain menyediakan khidmat yang mudah diakses serta meningkatkan kajian mengenai penyakit yang menyebabkan buta mata. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata ini adalah pengiktirafan ke atas sumbangan SNEC kepada piawaian penjagaan mata di Singapura dan serantau. What I wanted you to think about is to expand this into an ASEAN network and work together, expand and be more effective in maintaining high standards of education, training, technology dissemination across the entire Southeast Asia. Saudara, buat julung-julung kalinya, Yayasan Warisan Melayu MHF melibatkan sama orang awam dalam acara Hari Warisan 2023 yang berlangsung di Wisma Gilang Serai siang tadi. Langkah itu juga bertujuan untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan seniman-seniman Melayu tempatan. Beginilah suasana di acara Hari Warisan 2023 dengan mereka yang hadir dihiburkan dengan pelbagai persembahan dan diajak untuk menari bersama. Tidak terkecuali adalah tetamu terhormat Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Encik Edwin Tong. Ini juga merupakan kali pertama acara ini diadakan secara besar-besaran selepas pandemik COVID-19. Edisi ketiga acara ini merupakan antara usaha Yayasan Warisan Melayu atau MHF untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan seniman-seniman Melayu tanah air. Ianya menjadi satu wacana lah untuk mereka berinteraksi, bertukar-tukar fikiran, dan kami berharap juga melalui acara ini ia akan menggalakkan lebih ramai lagi aktivis muda untuk tampil ke hadapan dan menyumbang kepada budaya dan warisan tanah air dengan cara mereka yang tersendiri. Dalam ucapannya, Encik Edwin Tong menggariskan peri pentingnya untuk ada kepimpinan pemikiran yang baik bagi memastikan sejarah dan budaya dapat terus dilestarikan oleh generasi muda. Strong thought leadership helps us to facilitate intergenerational knowledge transfer. We all know that the youth represent the next generation. If we get them involved, get them engaged, make them feel empowered, I think we have the best chance of ensuring that as much of our culture as possible is passed on to the next generation. They can contribute significantly to the preservation and promotion of culture. Dalam usaha untuk mendekati lebih ramai belia untuk melibatkan diri dalam budaya dan warisan Melayu, MHF turut melantik 3 tema warisan baharu. Antaranya adalah Tiara Cinta Putri Nur Azhar, seorang penari ballet. Ia juga merupakan teman warisan termuda yang dilantik setakat ini. Saya berasa amat bersyukur, besar hati dan juga berterima kasih kepada Malay Heritage Foundation kerana saya dapat dilantik sebagai teman warisan. Harapan saya adalah agar lebih ramai orang anak muda akan melibatkan diri dalam bidang seni seperti bangsawan dan lain-lainnya. Sempena Hari Warisan ini juga, MHF melancarkan buku berjudul Nila Warisan, Budaya, Bahasa, Sastra dan Seni Berlanggam. Buku ini adalah kompilasi esei yang ditulis para sahabat sastra tentang karya sastra Melayu setempat. Sini membuktikan bahawa tenaga-tenaga muda seperti mahasiswa, graduan, mereka berani mengetengahkan dengan teori-teori alternatif yang memberikan pengkajian tentang karya-karya sastra Melayu khususnya di Singapura ini. Kalau mereka teruskan usaha yang baik ini, mereka bukan jadi pengkaji yang berbakat lah. Di acara itu, para hadirin juga dipelawa untuk menyertai perbincangan berjudul Legasi Dalam Usul, menggerakkan generasi melalui warisan Melayu bersama barisan panelis Muhammad Farid Jainal, Asma Alias dan Afi Hanafi. Saudara, konsert Projek Kasih 2024 berjaya mencatat rekod baru kutipan derma sebanyak $1.48 juta.
Jumlah itu lebih tinggi daripada jumlah awal yang dilaporkan setelah gangguan teknikal pada sistem derma online Persatuan Ain dapat diatasi pada tengah malam tadi. Menurut Persatuan Ain, gangguan teknikal itu disebabkan jumlah transaksi yang banyak dilakukan dalam masa yang sama iaitu hampir 500,000 dalam masa 2 jam. Badan itu juga akan terus memperbaiki sistem mereka agar gangguan sedemikian tidak berulang lagi. Di samping itu, Persatuan Ain akan menyediakan lebih banyak saluran untuk orang ramai menderma. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Ain, Encik Yusof Ismail berbesar hati dengan sokongan yang diberikan orang ramai kepada usaha badan itu. Sumbangan orang ramai itu akan dimanfaatkan untuk bantu 679 pesakit bara dan menanggung biaya ubah elok sebuah pusat baru di Bedok North menjadikannya lebih mesra belia. Golongan khusus, golongan khas sedang mendapatkan permit untuk kami merenovasi atau mengubah elok pusat kami di Eunos untuk menerima golongan remaja dan belia ini untuk kami tangani masalah mereka. Mereka tiada tempat, tak ada ruang. Umur seperti itu mereka tak fit dengan kanak-kanak dan mereka juga tidak selesa dengan orang dewasa. Para pesakit remaja ini dia perlukan khusus pusat mereka sendiri. Jadi dana yang kami kumpulkan akan kami salurkan untuk kami baik pulih renovasi tempat yang baru ini nanti. Saudara, anda boleh saksikan siaran ulangan Projek Kasih 2024 pada 10 Februari ini dan boleh terus menderma melalui PayNow dan laman web aindonate.sg hingga 30 April.